السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوى العارفين وارزقنا فهم النبيين حق المرسلين إلهام الملائكة المقربين يا سيدنا مولانا محمد الأمين. اللهم يا عليم علمنا بها طائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور الذي للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس على نفس علمك آمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خص بهم المصطفى بعظم الشمائل والصلاة والسلام على من جعله الله إليه أقرب الوسائل سيدنا محمد المنعوت في الكتاب الكريم بقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله العلام وأصحابه بنور التمام. أما بعد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang saya hormati lagi dimuliakan, yang berbahagia Datuk Merusi Timbalan serta seluruh barisan Ariyatan Wasa Masjid At-Taqwa. Yang saya muliakan juga kepada Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, kepada Tuan Bilal dan seterusnya kepada seluruh sidang para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tama-tamanya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaannya, dengan anugerahnya, maka alhamdulillah kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama dapat berada di dalam masjid yang mulia ini. Dan juga alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja bersama-sama menjalankan tanggungjawab dan amanah yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan juga alhamdulillah kita baru saja menunaikan kefarduan solat fardu maghrib secara berjemaah seperti mana yang telah diajarkan, ditunjukkan cara pelaksanaannya oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersama-sama beristighfar, berzikir kepada Allah
dan kita berdoa kepada Allah, moga-moga apa yang kita pohonkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankannya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sentiasa, maknanya suka untuk dipuji. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang memurniakan segala-galanya, yang memberikan pelbagai nikmat dan anugerah kepada kita. Seperti kata para hukama yang menyatakan tentang sifat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan sifat kita sebagai manusia, iaitu makhluknya. Mana Allah Subhanahu wa taala, kata para hukama dalam kalam hikmah, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Kata para hukama ahli bijak pandai, Allah Subhanahu wa taala ia akan murka kepada para hamba-Nya yang meninggalkan meminta kepadanya. Mana Allah Subhanahu wa taala ni dia murka, maknanya hamba-Nya ni dia nak minta, dia nak mohon pertolongan ketika mana apabila terdesak, baru dia nak mohon pertolongan. Sibuk cari imam cari imam nak suruh solat hajat, dia tanya imam kat depan dia. Dia tanya, nak tanyalah, tahu tak imam masjid kat depan dia tu, imam masjid dia tak kenal. Parah betul ni. Tapi bukan orang sini lah, orang sini semua hebat-hebat. Nama pun Masjid At-Taqwa tu, nama tu pun dah menunjukkan, maknanya mudah-mudahan insya-Allah jemaah masjid ini dan orang yang beribadah di masjid ini, insya-Allah moga-moga kita semua akan dijadikan sebagai para hamba-Nya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kerana itu di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, mana Masjid Nabawi ini daripada segi materialnya, daripada segi luarannya, ia bukanlah suatu binaan yang begitu indah dan seperti mana di zaman kita pada hari ini. Kalau kat Kuala Lumpur ni nak cari masjid dan surau, kalau tak ada aircon tu, la ilaha illallah, memang sukar. Biasanya insya-Allah mesti dia ada, maknanya aircon, kita pun buat amal ibadah dalam keadaan yang selesa, alhamdulillah. Jadi di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu puak dan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, kabilah ataupun nama kumpulan mereka, iaitulah golongan munafiqun, golongan orang-orang yang hanya menunjukkan ibadah dan keislamannya secara zahir, tetapi di dalamnya mereka amat benci dan mereka amat memusuhi Islam. Allah SWT sebut satu surah yang khusus, surah Al-Munafiqun. Kalau kita baca dalam tu, firman Allah menerangkan dengan sejelas-jelasnya perangai dan sifat-sifat orang-orang munafik. Dia bermula daripada ayat idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, dan sampai akhir Allah terangkan sifat mereka ni orang yang banyak bercakap, orang yang pandai berkata-kata, orang yang menunjukkan secara zahirnya mereka ini seolah-olah orang-orang beriman, tetapi mereka di dalam hatinya sangat-sangat memusuhi Islam. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Dan apabila orang-orang munafik ini mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka akan menyatakan, kami ni benar-benar beriman, kami bersama dengan kamu, kami sekian. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan, pemimpin mereka, orang yang memberikan kehidupan dan keindahan dunia, nikmat yang sementara ini, mereka menyatakan inna ma'akum, kami bersama dengan kamu. Ini golongan orang macam ni, dia macam lalang, dia macam ni. Kemudian dia kona ke kiri, kona ke kanan, kona ke atas, kona ke bawah, pusing ke belakang, pusing ke depan. Dia macam-macam lah, dia boleh, semua dia boleh. Dia bahaya. Jadi Allah ada sebut dah, inna ma'akum innama nahnu mustahziun, kami ni sebenarnya bersama kamu, kami dengan orang Islam tu, kami apa tu semua, itu hanya lakonan kami, itu hanya kami mempersendakan dan hanya mempermainkan mereka. Allahu Akbar. Jadi kata para hukama, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia murka kepada orang yang tak minta dengan dia. Maknanya bila dalam keadaan terdesak, bila senang, bila Allah bagi nikmat, bila Allah bagi kesihatan, bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala-galanya, dia lupa kepada Allah. Dia seronok, maknanya menikmati kehidupan dunia, lazat dan sebagainya. Allahu Akbar. Dunia ni seronok, lazat. Kan, saya ni sebelum datang sini tadi pergi majlis khatam Al-Quran. Jadi tuan rumah dia jamu kambing memang special, dia duduk Mekah lama. Jadi dia makan pula kepala kambing. Ya Allah, tu yang lemau. Jadi rasakan makan ni nikmat dan seronok. Makan itu, makan ini, tapi semua tu nikmat itu hanya sekejap dan ia mungkin boleh memudaratkan dan juga memberikan penyakit kepada kita. Kerana itu dunia ni bukan tempat untuk kita mendapatkan sebenar-benar nikmat, kelazatan yang sebenar-benarnya kita takkan dapat atas dunia ni. Allah takkan bagi. Apa? Makan. Apa yang kita seronok makan, sedap kan. Tapi akhirnya dia masuk dalam, dia tak jadi apa dah kat sini. Ikan. Ada ikan yang mahal, ikan umpurau, ikan kelah Sarawak. Sekilo sampai RM1,000. Saya dah makan 3 kali. Itu pun bukannya beli, orang bagi kan. Jadi kita rasa ya Allah sedapnya lah bila makan, tapi ia hanya sekejap dan sementara. Kita seronok kan bila dapat pergi ke suatu tempat melancong, ataupun kita dapat merehatkan diri kita setelah penat bekerja, ataupun seseorang yang baru menghabiskan perkhidmatannya ataupun pencen, dia seronok. Rasa lega, dah pencen, rehat. Berapa lama dia nak? Mungkin hari pertama tutup telefon, nak rehat, gembira rehat. Tidur, pagi tidur sampai Zuhur bangun, lepas solat tidur balik. Pergi tidurlah, berapa lama boleh tidur? Badan kita ni kalau tak bergerak, diam, lama-lama sakit. Nampak tak? Jadi tak ada hakikat, tak ada, kita tak boleh dapat suatu nikmat itu dengan sebenar-benarnya. Allah SWT takkan bagi. Kerana apa? Kerana dunia ni adalah sebagai jambatan, sebagai tempat untuk kita nak, maknanya apa? Melakukan kita punya amal ibadah, nak mengumpulkan kita punya apa? Kita punya ganjaran, kita punya pahala untuk kita mendapat nikmat yang kekal abadi di sisi Allah dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bila masuk syurga, masa itulah nikmat. Makan, memang makan je kerja. Kalau orang lelaki lain pula, dia suka bidadari ya. Nak bidadari hurun ain, baca ayat tu, wa hurun ain.
nak masuk syurga Firdaus, nak berjiran dengan Rasulullah, nak dapat hurun ain. Tanya semain tahajud, bangun tak? Punyalah lama nak jawab. Jadi maknanya nikmat yang Allah SWT bagi dalam syurga, makan. Sebab itu dalam Quran sebut dalam surah Al-Insan, muttaqiina fiha 'alal araik. Duduk tu dalam syurga. Jadi maknanya dalam syurga ni tempat apa? Darul jaza. Di akhirat ni tempat kita menikmati, kita menerima segala pembalasan dengan apa yang telah kita lakukan semasa di atas dunia. Dunia ni darul amal, tempat untuk kita beramal. Sebab itu antara yang mengekang kita adalah dunia ni. Kehidupan dunia ni dia seronok, dia lazat. Jadi jangan kita terpedaya, jangan kita tertipu. Jadi sebab itu dalam Quran Allah sebut fid dunya wal akhirah, dunia akhirat, dunia akhirat. Lebih lagi kita baru saja alhamdulillah dengan nikmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat dan peluang. Kita baru saja memasuki dalam awal bulan Muharram ini dalam tahun 1445 Hijrah. Jadi kita dah tahu hijrah ni, hijrah. Di mana hijrah kita? Bagaimana kita nak berpindah? Bagaimana kita nak mengubah diri kita ke arah yang lebih baik? Dan kita nak menjadikan hijrah, penghijrahan, perpindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah Al-Mukarramah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi bagaimana penghijrahan baginda Nabi SAW ini kita nak bawa semangat itu di dalam kehidupan kita pada hari ini, dalam kita nak mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah daripada dunia kepada akhirat. Dan itulah sampai satu masa dan sampai satu ketika kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan melalui satu alam yang tidak akan ada lagi pengakhirannya. Bermula di alam barzakh, di dalam kubur, kemudian kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar di hari akhirat dan akan ditanya kepada kita beberapa perkara dan diadili dengan seadil-adilnya, sehingga perkara yang kecil pun yang kita lakukan daripada kebaikan akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah, dan segala perkara yang buruk walaupun sekecil mana pun akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebab itu dunia ni penghalang utama. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran, ketika mana manusia-manusia selesai mengerjakan urusan haji, Allah sebut apa? فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka apabila kamu telah menyelesaikan manasik, amalan-amalan, maknanya benda-benda yang kita wajar lakukan, manasik haji telah selesai, maka Allah SWT menyatakan fadhkurullah, maka sebutlah Allah. Maknanya berzikirlah, menyebut nama Allah seperti mana kamu menyebut nama bapa-bapa kamu ataupun lebih lagi daripada itu. Ingat Allah ni bukan sikit, kita kena sentiasa ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala seperti mana tadi yang sebut tu, Allah murka orang yang tak sebut namanya. Tetapi manusia ni apa? Wa bani adam hina yus'alu yaghdab. Dan anak Adam, kita ni manusia ni, hina yus'alu yaghdab, ketika mana kita ni banyak diminta, maka akan kita marah. Itu manusia. Orang minta sekali duit kan, bagi, senyum, betul, ikhlas. Kali kedua bagi juga, tapi dah nampaklah lain. Lama-lama awak ingat, saya ni cop duit ke bank ke apa, marah. Itu kita manusia biasa, itu sifat. Kerana kita manusia adalah makhluk, kita adalah maknanya suatu
maknanya ciptaan Allah yang sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah, dan kita memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Jadi Allah SWT perintahkan kita supaya kita sentiasa memperbanyakkan mengingati, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebutlah engkau akan Allah, maknanya berzikir, menyebut nama Allah. Bagaimanakah bentuknya? Zikran katsira, dengan sebutan yang banyak. Dan Allah menyatakan lagi, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan maka daripada mereka, daripada manusia itu, ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia, nikmat dunia. Maka dia minta kepada Allah. Ada orang dia mengingini, dia berkehendakkan dengan nikmat dunia dan kekayaan dunia, maka ada yang Allah SWT bagi, Allah akan bagi. Tetapi apa? وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan tidak adalah baginya orang yang hanya semata-mata mengkehendaki, mengingini dunia sahaja, maka tidak akan adalah bahagiannya nanti di hari akhirat. Dalam ayat ini Allah SWT sebut apa? Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah SWT firman, siapa yang menghendaki keuntungan, kemuliaan di hari akhirat, maka kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Orang yang nak akhirat, orang yang beramal, orang yang meninfakkan harta mereka, orang yang melakukan kebaikan, orang yang sentiasa menzahirkan akhlak yang mulia daripada dirinya dan segala-galanya, maka Allah SWT akan bagi. Allah akan bagi kemuliaan akhirat itu kepada dia. Tapi Allah beritahu, man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan sesiapa yang menghendaki keuntungan dunia, nikmat dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak adalah baginya orang yang semata-mata berkehendak nikmat dunia itu di hari akhirat, tidak akan dia mendapat, maknanya sesuatu bala ihsan dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, ada orang yang dia memang semata-mata nak dunia, maka Allah akan bagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tetapi tidaklah ada baginya bahagian nanti di hari akhirat. Dan ada juga di kalangan manusia yang mereka berkata apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah dia. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan golongan seperti ini. Iaitu Allah sebut apa? Dan daripada mereka ini manusia juga ada yang berkata apa? Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia, kebaikan hidup di atas dunia, wa fil akhirah, dan juga kebaikan dan juga nikmat kepada kami di hari akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ini kita nak jadi. Maknanya kita nak dunia, kita nak akhirat. Dua-dua kita nak. Dan kita gunakan dunia itu untuk akhirat, maka kita akan dapat pahala, kita dapat ganjaran.
Dan itulah maksudnya daripada hadis baginda Nabi SAW yang saya baca tadi. Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amalan itu bermula dengan niat. Apa niat kita? Semalam 10 Muharram 10 Muharram kita berpuasa dan kita digalakkan untuk tausiah, meluaskan rezeki, meninfak, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Jadi kita setiap perbuatan yang kita lakukan itu mestilah, wajarlah didahului dengan niat yang betul. Tujuan utama matlamat kita untuk apa? Jadi itu yang kita akan dapat. Itu Nabi sebut innamal a'malu binniyat, dan setiap amalan itu bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan adapun setiap orang itu dia akan mendapatkan dengan apa yang telah diniatkan. Jadi kita makan, kita minum, kita bekerja mencari nafkah, kita tidur pada waktu malam, niat kena betul. Kemudian kita lakukan seperti mana yang disarankan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah setiap apa yang kita lakukan itu akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita memang tidak dapat lari daripada dunia, dan mustahil kita nak melarikan diri daripada dunia. Memang kita sedang berada di atas dunia, dan dunia ini adalah jambatan kita dan sebagai ladang untuk kita mendapatkan keuntungan dan ganjaran dan pahala di hari akhirat. Jadi sebab itu kita lihat yang penting ketika mana Allah SWT bagi kepada kita nikmat. Allah bagi nikmat kita, alhamdulillah, Allah berikan kekayaan, Allah SWT berikan kesenangan, Allah SWT berikan segala-galanya. Bagaimana kita nak menggunakan untuk mendapatkan ganjaran dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah SWT sebut alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, pada waktu malam, pada waktu siang, bantu gunakan harta pada jalan Allah. Tidak semestinya banyak, mengikut tahap dan kemampuan diri kita. Jadi itu baik. Sebab Nabi SAW itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang bawah. Mana orang yang memberi, orang yang menginfak, orang yang memberikan pertolongan itu baik. Jadi maknanya jalan untuk kita nak mendapatkan redha Allah, untuk kita mendapat ganjaran ini banyak jalan. Tak semestinya orang itu hanya semata-mata dia salat. Maknanya ada ibadah puasa, ada ibadah salawat, ada ibadah berzikir, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang Allah SWT berikan kelebihan daripada segi harta, mereka menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Mereka-mereka yang maknanya berniaga, ada orang-orang yang bekerja di bawah mereka yang mendapat rezeki yang halal, semua itulah adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan falahum ajruhum 'inda rabbihim, orang yang menginfakkan harta mereka malam dan siang, sirra wa alaniyah, secara sorok-sorok, sembunyi-sembunyi. Maknanya dia tidak menampakkan kebaikan dan juga amal yang dilakukan. Tapi zaman lani pun susah juga. Sebab orang ni kadang-kadang tak nampak pun dia tu kan, datang masjid tak ada bagi apa pun. Zaman lani susah kan. Sebab kita nak menjaga hati ni susah. Lagi kita nak buat amal kebaikan, ujian dan dugaan pun besar.
seperti mana yang dilalui oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kebaikan, sama ada kita nak menyembunyikan, menyorokkan infak dan amal yang kita lakukan itu, wa alaniyah, dan sama ada kita zahirkan, kita tunjukkan. Yang penting kita perlu kena menjaga niat kita, amal yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka itu ganjaran daripada Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih nanti di mana? Di dalam kubur dan di hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, dan tuntutlah dan carilah dengan apa yang telah diberikan nikmat daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan akhirat. Maknanya apa? Allah bagi harta kepada kita, Allah bagi kesihatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala bagi pelbagai segala-galanya kepada kita. Ni apa? Kita nak mendapatkan keredaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada kita nikmat umur, alhamdulillah, yang kita gunakan untuk amal ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Sebab itu zaman ni zaman yang penuh dengan kecelaruan, kekeliruan. Zaman ni zaman yang penuh dengan pancaroba, zaman yang penuh dengan fitnah. Dan Nabi SAW telah banyak memberikan peringatan dan amaran melalui sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang terkumpul berkenaan dengan min asyratis saah, iaitu tanda-tanda, alamat-alamat sebelum berlakunya hari kiamat ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan banyak daripada apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang berlaku di zaman kita pada hari ini. Memang benar sadaqah Rasulullah. Banyak kalau kita tengok, memang antara yang Nabi SAW sebut, manusia pada akhir zaman ni mereka menghalalkan, mereka menjadikan minum arak itu ataupun arak itu sebagai benda yang halal, dengan mereka mengubah namanya kepada nama yang lain. Dalam hadis sebut yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakan arak tu dengan nama yang lain. Dia kata kami minum tak mabuk pun, tak ada masalah. Saya minum, dia kata kami minum ni tujuan nak bagi tenaga, dia kata yang penting. Sedangkan jelas kan, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Benda yang halal tu jelas, benda yang haram dah jelas dah. Tak ada kompromi dah. Dah tak ada dah. Tak ada nak ubah-ubah lagi, benda semua dah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dah jelas dah. Tak ada apa lagi dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini apa segala nikmat, dan segala-galanya adalah tujuan untuk kita nak mendapatkan kerana Allah nanti di hari akhirat. Kita nak solat, kita nak infak, kena ada harta, pergi masjid, pakai pakaian, makan, minum, kita nak mendapatkan sumber itu daripada yang halal, yang baik. Dan itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sebab doa kita ditolak? Nabi SAW dah sebut dah. Kan? Bagaimana seorang yang dalam keadaan berdebu dengan pakaiannya,
yang tidak sempurna, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lah. Ini antara benda basic hari ni kan, makanan dan minuman. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita yang penting bukan nampak apa, kita beli sedap je. Sedap tu kita makan lah, tak kira lain lah. Dan saya kan daripada Kaum Baru, saya imam kat Masjid Kaum Baru. Tadi mula lupa cakap Masjid Kaum Baru dah 21 tahun. Jadi Kaum Baru macam malam ni siaplah balik ni kan. Nak masuk Kaum Baru tu semua dekat pintu gerbang tu kan bersusun, yang daripada kiri daripada kanan. Dia nak makan kat Kaum Baru kan. Seronok kan makan. Jadi inilah kita tengok kan, bukan mudah. Jadi makan, kita nak makan benda yang halal, suci dan bersih. Kalau nak bincang lebih dalam, saya rasa memang susah kita nak makan sampai nak kena siasat ni macam mana. Yang penting tengok, yakin, tengok ada logo halal jakim, dah wallah ya Allah jalan. Kalau nak periksa satu-satu, jawabnya memang tak makan apa lah. Nampak? Jadi tapi maknanya apa Nabi SAW sebut, orang yang dalam keadaan dia kedudukannya dalam keadaan situasi yang sangat-sangat kasihan, berdoa ya Allah ya Allah ya Allah, tapi sebab apa doa dia tak dimakbulkan? Sebab apa? Wa mat'amuhu haram, makanan dia daripada yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia daripada yang haram, maka fa anna yustajabulah, bagaimana doa dia nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak benda-benda yang perlu kita kena fikirkan. Jadi Allah SWT bagi kepada kita ni supaya kita nak cari maknanya apa kehidupan di hari akhirat. Tetapi Allah SWT memperingatkan kita, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan nasib engkau hidup di atas dunia ini. Maknanya kita bekerja, kita mencari nafkah, yang mana alhamdulillah Allah bagi rezeki kepada kita yang lebih. Alhamdulillah kita berniaga ke ahli korporat dan sebagainya. Ada orang bekerja di bawah kita, alhamdulillah kita buat baik, kita memenuhi keperluan mereka, kita sedekah, kita infak dan sebagainya, termasuklah masjid ini dan sebagainya. Maka Allah SWT menyatakan lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baiklah engkau seperti mana Allah berbuat baik kepada engkau. Kita buat baik, bercakap dengan percakapan yang baik, berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Jadikan baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan engkau melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Jadi kita pilihlah. Dah tak lama dah dunia, kita tak tahu bila masa kita akan kembali kepada Allah. Kerana kematian ini adalah merupakan rahsia Allah. Sihat ke sakit ke apa pun juga, sampainya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang itu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tidaklah diakhirkan walau sesaat dan tidaklah dicepatkan. Jadi kita isti'adad li yaumil ma'ad, kita bersedia untuk hari yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu kematian. Jadi alamat dah banyak Allah bagi macam-macam, alamat-alamat dia. Jadi kita tengoklah alamat apa yang Allah dah bagi, itu adalah ingatan, dan Allah memperingatkan kita agar kita melakukan persediaan untuk kita menghadapi Allah SWT nanti di hari akhirat kelak. Jadi cukup selesai perkongsian kita pada malam yang berbahagia ini. Moga-moga Allah SWT akan merahmati kita semua, dan moga-moga kita dikurniakan dengan istiqamah agar kita sentiasa kekal dalam iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya dan segala datang daripada Allah. Moga-moga Allah merahmati kita semua dan sentiasa menundukkan kita ke arah jalan yang radainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhikhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.